semua. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Titi. Okey, hari ini cikgu akan bersama dengan pelajar untuk menerangkan unit 1 Pendidikan Moral KSSM tingkatan 5. Tajuk kita pada hari ini yang nak dipelajari ialah berkaitan dengan unit 1 iaitu norma masyarakat global membentuk keharmonian sejagat. Ini adalah bahagian 1 untuk unit 1 di mana standard kandungan meliputi bidang 5 iaitu insan bermoral dan merangkumi 5.1 norma masyarakat global. Dalam unit ini terdapat 5 cadangan nilai. Apa itu 5 cadangan nilai tersebut yang boleh kita selitkan dalam unit ini, dalam topik ini. Kita lihat. Yang pertama, kita ada nilai hormat. Kedua, kita ada nilai hemah tinggi. Yang ketiga, kita ada nilai rasional. Macam biasalah pelajar. Nilai rasional ni memang nilai yang wajib. Nilai yang memang boleh diguna pakai. Kebanyakannya kita boleh guna nilai rasional dalam isu-isu yang berkaitan dengan moral. Keempat, kita ada nilai kesederhanaan. Dan kelima, kita ada nilai kebebasan. Ini adalah 5 cadangan nilai yang melibatkan isu-isu dalam masyarakat global. Unit 1 yang melibatkan berkaitan dengan masyarakat global. Untuk akhir pengajaran pada hari ini, standard pembelajaran yang cikgu nak terangkan supaya murid dapat yang pertama memberi maksud norma masyarakat global. Cikgu akan terangkan apa itu masyarakat global, apa itu norma masyarakat global. Seperti yang pelajar telah pelajari sebelum ni dalam tingkatan 4, pelajar telah mempelajari ada topik berkaitan dengan norma masyarakat. Untuk tingkatan 5, norma masyarakat lebih fokus kepada global. Norma masyarakat global. Yang kedua, 5.1.2 untuk standard pembelajaran 5.1.2. Harapannya semoga pelajar dapat menjelaskan contoh norma masyarakat global. Kita akan mempelajari apakah contoh-contoh norma masyarakat global yang boleh dilakukan dalam kehidupan seharian. Untuk 5.1.3, kita ada pelajar dapat menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat global. Apakah kepentingannya jika mengamalkan norma-norma masyarakat global? Cikgu teruskan. Kita lihat kepada yang pertama. Iaitu tadi cikgu ada terangkan tadi, apakah maksud masyarakat global? Global itu sendiri melibatkan bermaksud secara menyeluruh, globalisasi. Jadi masyarakat global ni apa? Masyarakat global adalah individu dalam komuniti dunia yang melibatkan seluruh dunia secara meluas, di mana individu tersebut boleh saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi kat sini ada 2 poin penting lah. Yang pertama, individu komuniti dunia. Yang kedua, dia saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Seterusnya kita lihat pada maksud. Yang kedua, apakah maksud norma masyarakat global? Sebelum ni pelajar dah diterangkan dalam silibus tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan norma masyarakat. Kita tahu norma masyarakat tu adalah kebiasaan atau perlakuan yang diamalkan dalam masyarakat yang mematuhi peraturan. Peraturan yang telah ditetapkan. Untuk norma masyarakat global, maksudnya adalah perlakuan, masih ada skop iaitu perlakuan yang ditunjukkan oleh masyarakat dunia. Yang melibatkan masyarakat dunia. Syarat dia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. Dan contohlah kalau dilihat, sejauh manakah sebenarnya anda semua bersedia menjadi masyarakat global.
Okay, contohnya dalam gambar ni kita boleh perhatikan cara individu berkomunikasi melalui pelbagai cara pelbagai medium. Contohnya macam sekarang saya mengajar saya mengajar melalui menggunakan Google Meet. Tapi itu antara guru dengan pelajar dalam Malaysia. Contohnya secara menyeluruh ni melibatkan seluruh dunia, melibatkan secara meluas. Itu ialah masyarakat global. Kita lihat pada seterusnya. Norma-norma masyarakat global, kita ada ciri-ciri ada 7. Yang pertama, memahami, menghormati, menerima. Iaitu kita faham. Ada 3 faham, hormat, terima. Amalan masyarakat global. Yang kedua, menghormati perspektif dalam kepelbagaian isu-isu global. Isu-isu dunia lah, kita hormat pandangan dan pendapat pelbagai isu melibatkan dunia. Yang ketiga, mengamalkan sifat kemanusiaan secara global. Contohnya mungkin memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terlibat dengan bencana. Itu contohlah. Yang keempat, memahami isu silang budaya. Silang budaya ni maknanya perbezaan budaya lah. Antara masyarakat global. Perbezaan budaya dalam masyarakat global. Yang keempat, kita lihat kepada kesejahteraan global. Melestarikan kesejahteraan global. Mungkin melibatkan di sini ialah kelestarian alam sekitar. Yang kelima, berkomunikasi. Berkomunikasi iaitu berinteraksi mengikut kesesuaian dalam hubungan antara budaya masyarakat global. Dan akhir sekali, mana norma masyarakat global melibatkan kita boleh bertindak wajar. Bertindak wajar dalam mengejar pembangunan dan menjaga kelestarian global. So kita ada 7 lah. Kat sini 7 norma masyarakat global. Cuba lihat pada gambar ini. Kita ada 3 gambar. Apakah yang dapat diperhatikan dalam gambar ini? Gambar di bawah ni, gambar di sini. Kita tengok gambar pertama melibatkan bantuan kemanusiaan. Gambar kedua dari segi kepakaran perubatan dan kesihatan. Dan gambar ketiga menunjukkan dalam bidang kelestarian alam sekitar. Di mana ini semua merupakan contoh bentuk bentuk perlakuan masyarakat global. Norma-norma masyarakat global. Contoh-contoh yang kita boleh lakukan. Menunjukkan norma masyarakat global. Seperti gambar pertama boleh dilihat di sini kan. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang dilanda bencana. Gambar kedua pula dari segi kepakaran perubatan ni. Setiap negara dalam dunia boleh berkongsi kepakaran perubatan dan kesihatan. Dan untuk kelestarian alam sekitar, kita sama-samalah menjaga alam sekitar kita kerana kita berada di dunia yang sama. Kita lihat seterusnya. Ini ialah penerangan untuk setiap contoh norma masyarakat global. Kita lihat yang pertama dalam bidang ekonomi. Apakah contoh? Yang pertama apakah contoh dalam bidang ekonomi? Masyarakat nak lakukan apa yang menunjukkan norma masyarakat global? Iaitu tak ada pembelian tanpa tunai. Boleh menggunakan kad kredit lah. Pembelian tanpa tunai. Sekarang ni cara untuk kita membeli belah tambahan pula dalam keadaan COVID. Kita boleh menggunakan pembelian tanpa tunai. Kerana lebih selamat berbanding dengan tunai. Kemudian penerimaan mata wang standard. Dan kita juga ada transaksi dalam talian. Ini semua adalah contoh masyarakat global dalam bidang ekonomi. Dari segi yang kedua, kita ada sosio budaya. Sosio budaya iaitu contohnya ialah menyantuni masyarakat global. Iaitu di mana kita saling menghormati
Okey, di mana kita perlu bersopan santun lah untuk menyantuni masyarakat global. Okey, selain itu, bangga dan mengutamakan jati diri negara asal. Okey, walaupun katalah satu hari nanti pelajar dapat melanjutkan pelajaran ke negara lain, okey, pelajar masih dapat mengekalkan jati diri negara asal dan bangga dengan asal negara kita. Okey, ini yang kedua. Dan yang ketiga, dari segi sosio budaya, okay, boleh menerima, menghormati, mengurus kepelbagaian adat dan tradisi. Okay, kita lihat pada gambar ni, kita ada contohlah pelaksanaan ataupun amalan norma masyarakat global. Dari segi sosio budaya, kita tahu di negara Jepun, okay, orang di negara Jepun, penduduk dan masyarakat di negara Jepun, jika nak tunjukkan rasa hormat kepada orang lain, mereka ada satu budaya di mana menundukkan kepala. Menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Okey, itu adalah contoh dari bentuk sosio budaya di negara Jepun. Okey, yang ketiga, kita ada dalam bidang kelestarian alam sekitar. Okey, sama-sama dalam masyarakat mengamalkan budaya mesra alam. Okay, di mana kita boleh adakan kita semula. Okay, seperti mana yang pelajar ketahui, okay, setiap hari Sabtu merupakan hari membeli belah tanpa beg plastik. Okay, jadi dekat sini pelajar boleh membeli belah menggunakan beg yang dibawa ke shopping complex. Okey, menggunakan beg sendirilah. Okey, tanpa menggunakan plastik. Okey, yang kedua, pembangunan terancang. Okey, pembangunan terancang yang tidak memusnahkan alam sekitar, di mana penerokaan hutan tidak dilakukan secara berleluasa semata-mata untuk pembangunan. Dan kita ada juga pengurusan isu alam sekitar global secara sistematik, yang melibatkan secara menyeluruh. Contohnya kat sinilah ada kita semula dan sebagainya. Seterusnya kita lihat untuk peraturan dan undang-undang, kita ada menghormati hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, dan perlu mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa. Ini contoh-contoh yang melibatkan peraturan dan undang-undang, tetapi di sini melibatkan yang antarabangsa kerana kita ada undang-undang antarabangsa. Yang kelima sekarang. Tadi dah 3, cikgu dah terangkan 3, sekarang 4. Sekarang yang kelima, dalam bidang kesihatan, dari segi kesihatan, apakah contoh norma masyarakat global dari segi kesihatan, di mana kita boleh melakukan perkongsian dan kepakaran perubatan seluruh dunia, di mana penyelidikan dan pembangunan produk dan ubat-ubatan dapat dilakukan. Dan negara kita juga telah menjalankan kerjasama dalam pengawalan penyakit berjangkit. Macam mana tu? Seperti yang kita ketahui, untuk kes ataupun isu COVID-19, negara Malaysia telah menjalankan usaha sama untuk mendapatkan vaksin daripada negara lain untuk digunakan di negara kita. Yang keenam, kita ada dari segi teknologi pula, inovasi dan penciptaan alat teknologi baru, di mana boleh bertukar kepakaran untuk mencipta alat teknologi. Kita ada jaringan dan jalinan telekomunikasi, yang merapatkan jurang digital. Sekarang dah canggih. Kita ada Huawei, 5G sampai 5G dah sekarang. Itu semua ialah kepakaran teknologi yang boleh dikongsi bersama, dan juga penggunaan barangan perkakasan canggih dalam kehidupan. Ini semua melibatkan bidang teknologi, di mana norma-norma masyarakat global ini boleh dilakukan. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan
Inilah standard pembelajaran 5.1.3 iaitu kepentingan amalan norma masyarakat global. Okey, kepentingan. Apa kepentingannya? Jika kita amalkan norma masyarakat global ni, apa kebaikannya? Okay, kita lihat yang pertama, dari segi ekonomi global lah. Sebab ini melibatkan global, dapat meningkatkan ekonomi di mana pasaran ekonomi global dapat dirangsang. Okey, dapat dirangsang. Okey, yang kedua, penglibatan masyarakat global secara menyeluruh. Okey, dapat dilakukan. Yang kedua, membentuk tingkah laku masyarakat global berperi kemanusiaan. Okey, di mana persefahaman budaya masyarakat global dapat dikukuhkan dan bertingkah laku mengikut peraturan dan undang-undang antarabangsa. Ini macam tadilah pelajar, bila kita menunjukkan tingkah laku yang baik, okey, yang melibatkan masyarakat global, okey, dapat mewujudkan persefahaman budaya. Okey, di mana kita saling hormat menghormati antara satu sama lain dan perlu mematuhi undang-undang antarabangsa. Okey, yang ketiga, okey, apa kepentingan yang ketiga? Kita ada ni tadi penguasaan teknologi penting. Jadi di sini dapat meningkatkan penguasaan teknologi lah, di mana kita bertukar kepakaran teknologi antara negara dengan negara lain. Okey, di mana penyebaran dan penguasaan ilmu terkini menjadi lebih pantas dan efisien. Dan tahap komunikasi juga dapat ditingkatkan. Okey, tahap komunikasi juga dapat ditingkatkan. Okey, yang keempat, yang melibatkan hak asasi manusia. Okey, kepentingan yang keempat dapat memartabatkan hak asasi manusia dan kelestarian alam sekitar. Okey, di mana masyarakat yang lebih penyayang dan prihatin dapat dilahirkan, dan bila ada masyarakat yang prihatin dan penyayang, wujudlah perpaduan antara masyarakat global. Okey, ini saling berkait antara satu sama lain. Okey, so kita dah tamat untuk hari ini pelajar. Okey, cikgu dah terangkan ada 3 standard pembelajaran iaitu 5.1.1 hingga 5.1.3. Okey, jadi untuk hari ini kita ada latihan yang perlu pelajar siapkan iaitu untuk unit 1. Okey, cikgu ada sertakan latihan di sini. Pelajar perlu menyalin latihan ke dalam buku latihan dan hantar ke dalam GC atau D5. Okey, berikut adalah soalan tersebut. Okey, ada 4 soalan struktur dan jumlah markah adalah 14 markah. Dan setiap soalan ditulis juga disertakan juga tahap penguasaan. Okey, untuk soalan 1 dan soalan 2, tahap penguasaan 1. Soalan 3, tahap penguasaan 2 dan soalan 4 adalah tahap penguasaan 3. Okey, pelajar boleh menjawab soalan ini di dalam buku pendidikan moral. Okey, dengan ini, semoga pelajar dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi.